Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, kumpulan kami iaitu kumpulan pertama ingin Seterusnya, perspektif masyarakat Malaysia terhadap golongan LGBT dan transgender. Masyarakat Malaysia khususnya mengkritik golongan ini kerana telah menyalahi adat dan agama serta institusi kekeluargaan. Hal ini demikian kerana LGBT dan transgender menunjukkan perlakuan gaya hidup sonsa sebagai gaya dan corak mereka sendiri. Sebagai negara Islam, isu ini perlulah dipandang serius dan wajar ambil tindakan supaya golongan ini tidak berkembang. Statistik juga menunjukkan pelbagai gerakan telah wujud. Maka masyarakat Malaysia menganggap bahawa budaya ini merupakan budaya yang tidak sihat. Kebanyakan pekaji juga menolak serta mengkritik aktiviti dan perlakuan transgender ini berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis sahih. Pandangan psikologi barat terhadap isu ini. Secretary John F. Oliver dari Columbia University adalah saintis barat pertama yang mencipta istilah transgender. Dalam buku rujukan ilmiah pada tahun 1965 yang berjudul Kebersihan dan Patologi Seksual, digunakan istilah untuk menemukan masyarakat yang melakukan aktiviti seksual yang menyimpang. Beberapa tahun kemudian, istilah transgender mula digunakan secara meluas oleh masyarakat luar. Di antara tokoh masyarakat yang mengambil berat tentang gender di barat, iaitu Virginia Charles Prince memasukkan perkataan transgender dalam majalah Transvestia pada bulan Disember tahun 1969. Dengan berkembangnya istilah transgender di khalayak ramai, gerakan transgender mula mempengaruhi kepentingan undang-undang dan pekerjaan. Pada tahun 1992, sekumpulan aktivis gender mengadakan persidangan antarabangsa mengenai undang-undang transgender dan dasar pekerjaan di Texas, Amerika Syarikat. Pada persidangan itu, kata transgender digunakan sebagai kata umum yang menggunakan transseksual, transgender, crossdressers dan orang transgender gender yang lain. Sebagai penyumbang komuniti LGBT, transgender identik dengan gerakan homoseksual yang akalnya tidak lain adalah sains psikologi sekular. Rita Sobagio, seorang penyelidik di INSIS, Institut Kajian Pemikiran dan Peradaban Islam, dalam salah satu jurnalnya mengungkapkan bahawa wacana homoseksual terus dikembangkan dalam paradigma baik dari segi terminologi, psikologi, sosiologi dan klasifikasinya untuk digunakan secara meluas sebagai tingkah laku normal atau paling tidak berkecuali. Sebarang tindakan laku transgender yang termasuk dalam kategori homoseksual baru-baru ini dikeluarkan daftar diagnosis penyakit sekretari. Penghapusan dimulakan dengan DSM-3, Manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental pada 19 Ogos 1973 sehingga DSM-5 TR pada tahun 2000. Ia diikuti dengan ICD-10, klasifikasi penyakit antarabangsa yang dikeluarkan oleh
WHO pada 17 Mei 1990. Penghapusan ini dijelaskan oleh Rita Siobaggio sendiri, iaitu syarat dengan konsep kelainan psikologi barat dengan gangguan pietisme, di mana persepsi psikologi barat, sesi norma budaya, tingkah laku dan kehidupan norma atau tidak norma seseorang bergantung pada persekitaran sosial budaya di mana dia tinggal. Akibatnya, satu tingkah laku mungkin menjadi norma bagi satu budaya, tetapi menjadi tidak normal dalam kemudian budaya yang berbeza. Dalam konsep homoseksual, psikopat barat mengerti bahawa Jeffrey Satinover, seorang psikiatri mereka, menunjukkan bahawa tingkah laku homoseksual adalah normal dan tidak dapat diubah secara psikologi dan sosiologis. Hujah ini digunakan sebagai saingan terhadap pelbagai nilai moral, agama, sosial dan budaya yang tetap bertentangan dengan prinsip homoseksual. Sejajar dengan hujah di atas, Jack Dresser, seorang psikologi yang juga anggota Suruhanjaya Seksual Gender DSM, membahagi homoseksual seperti berikut. Pertama, teori varian norma. Teori ini menggunakan homoseksual sebagai fenomena yang berlaku secara menjadi. Kedua, teori patologi yang menggunakan homoseksual sebagai penyakit yang berkembang sebagai penyimpang dari norma heteroseksual. Yang ketiga, teori ketidakmatangan, iaitu pendapat homoseksual adalah perasaan tingkah laku yang berkembang pada usia muda sehingga tahap norma menunjukkan heteroseksual. Dalam buku Memahami Psikologi Abnormal dan oleh Pamela Ramsden yang diikuti oleh Rita Siobaggio, dalam jurnalnya juga terungkap bahawa psikologi memerlukan epistemologi sekular yang meninggalkan banyak masalah dalam kehidupan manusia. Salah satunya adalah berlakunya bias dalam masalah norma dan tidak norma. Masalahnya adalah bahawa jika konsep norma dan sekular tidak norma, banyak pertanyaan harus dijawab, seperti siapa yang berhak menentukan tingkah laku norma atau tidak norma, dan peraturan dan norma apa yang tidak memberikan parameter norma. Ini menurut Rita Siobaggio hampir mustahil untuk dijawab dengan pasti kerana tingkah laku yang tidak normal adalah pekerjaan yang tidak mudah, sukar untuk ditentukan dan didiagnosis. Soalan hujah psikologi barat di atas sering dinyatakan tetapi tidak dapat dinafikan bahawa pemikiran seperti itu mempengaruhi pelbagai pandangan dalam banyak bidang. Dalam bidang perundangan, misalnya, orang yang pro-transgender tidak hanya memerlukan pemerintah untuk mengetahui kewujudan orang trans. Dengan adanya proposal hak asasi manusia dan anti-diskriminasi, mereka berusaha untuk menghalalkan perlunya legalisasi perubahan jantina dan perkahwinan sesama jenis. Contohnya di Indonesia. Mereka menganggap homoseksual setiap penyakit. Homoseksual ialah penyakit. Oleh itu, mereka mempunyai hak untuk mendapat tempat dalam masyarakat dan tidak perlu ditolak untuk masa yang lama. Ini jelas tidak selaras dengan keputusan Direksi Persatuan Psikiatri Indonesia ataupun PPPDSKJ tentang homoseksual. Isu perjanjian di pengurusan dijelaskan dengan jelas, iaitu mengkategorikan homoseksual dan biseksual adalah orang dengan masalah psikologi sesuai undangan nombor 18 pada tahun 2014 tentang kesihatan mental di Indonesia. Sekian, terima kasih. Seterusnya saya akan menerangkan pula pandangan psikologi Islam terhadap isu LGBT dan transgender. Tindakan mengubah diri dan tindakan LGBT ini jelas bertentangan dengan ajaran dan undang-undang Islam. Sebagai contoh,
Perbuatan menukar jantina daripada keadaan lelaki kepada wanita atau daripada wanita kepada lelaki adalah haram dan melanggar undang-undang Islam. Hal ini kerana perbuatan tersebut hanya disebabkan oleh keinginan, godaan syaitan dan tidak bersyukur dengan nikmat penciptaan diri yang dikurniakan oleh Allah. Dalam membantras perkara ini, beberapa negara dilihat telah menjatuhkan hukuman mati ke atas pelaku jenayah homoseksual, contohnya seperti negara Iran, Arab Saudi, Yaman, Sudan, Nigeria dan Mauritania. Namun, hukuman ringan akan dikenakan ke atas kanak-kanak di bawah umur sahaja. Menurut pandangan Islam, gaya hidup pelaku LGBT ini bukan sekadar menimbulkan masalah moral, malah ia amat berkait langsung dalam amalan agama Islam seperti ad-din. Sebagai contoh, kebenaran perkahwinan dalam kalangan golongan LGBT hanya akan menimbulkan kekacauan dalam komuniti kehidupan sosial Muslim. Sekiranya pihak berkuasa gagal untuk membantras perkara ini, ia akan mengundang kebimbangan kepada orang ramai kerana banyak pasangan yang sudah berkahwin akan bercerai dan yang lain mungkin akan memandang rendah akan perkahwinan kerana bebas melakukan hubungan seks tanpa izin. Di Malaysia, undang-undang Islam sebenarnya sudah termaktub di setiap negeri untuk semua orang Islam. Oleh itu, sudah jelas bahawa tindakan golongan LGBT seperti kes liwat, perwatakan lelaki seperti perempuan atau perwatakan perempuan seperti lelaki dan musahakah adalah amat dilarang dalam undang di setiap negeri di Malaysia. Terdapat 3 isu yang melibatkan golongan LGBT dan transgender di Malaysia. Yang pertama ialah peningkatan kes HIV. Hal ini terjadi kerana golongan ini yang mengamalkan homoseksual sangatlah berisiko untuk dijangkiti penyakit HIV. Kedua pula ialah kewujudan gerakan yang memperjuangkan hak golongan homoseksual. Perkara ini sangatlah tidak elok dilihat serta dilakukan kerana di Malaysia, kita merupakan negara yang majoritinya beragama Islam dan agama rasmi negara kita juga agama Islam. Agama Islam juga mengharamkan homoseksual ini. Terakhir ialah peningkatan mendadak golongan gay atau homoseksual. Apabila terlampau ramai yang memperjuangkan hak LGBT dan transgender ini, tidak hairanlah jika peningkatan yang mendadak dalam kalangan golongan ini. Seterusnya saya akan menerangkan cabaran terhadap isu LGBT dan transgender di Malaysia. Banyak cabaran yang mengundang kepada berlakunya kewujudan LGBT dan transgender di Malaysia. Antaranya ialah pengawalan pemikiran dan keinginan seksual seseorang yang tidak betul. Perkara ini bermaksud nafsu dan keinginan yang tinggi terhadap seksual yang tidak betul telah mendorong diri seseorang untuk melakukan perkara atau tindakan ini dan ia amat sukar untuk diubah. Selain itu, mengubah kepercayaan rakan-rakan golongan LGBT. Hal ini kerana apabila golongan LGBT ini berniat untuk berubah ke arah yang lebih baik, rakan-rakan mereka menggelar mereka sebagai munafik dan berpura-pura dalam masyarakat luar. Di samping itu, pengaruh media massa yang tiada saringan dan pengasingan juga merupakan cabaran dalam isu ini. Hal ini kerana banyak laman web pada hari ini yang berunsur pornografi contohnya mudah diakses tanpa sebarang sekatan dalam media sosial. Malah terdapat juga golongan atau komuniti yang memperjuangkan hak LGBT di laman sosial seperti bertukar pendapat dan pandangan sesama mereka secara maya bagi mengekalkan institusi golongan tersebut. Pengaruh yang boleh menyebabkan seseorang terjerumus dalam LGBT dan transgender. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan peningkatan jumlah golongan LGBT dan transgender ini. Antaranya melalui media sosial. Penggunaan media sosial seperti Facebook, Instagram dan lain-lain telah menjadikan platform kepada golongan ini bagi mencari kenalan yang baru sama seperti mereka. Selain itu, suasana khusus bagi golongan gay telah banyak ditubuhkan bagi menggalakkan penglibatan orang ramai dalam gejala yang tidak bermuara ini.
Okey, yang seterusnya, yang kedua, sikap keterbukaan masyarakat terhadap perkara ini telah menyumbang fenomena ini terus berluasa dengan pertambahan golongan ini dalam kalangan masyarakat umum. Lebih membimbangkan lagi, media sosial masa kini banyak mempromosikan aktiviti songsang, terutamanya menerusi Facebook dan Instagram. Perkara ini menggambarkan bahawa persoalan adab dan tingkah laku manusia semakin terancam kerana ramai pengamal budaya ini diberikan pengiktirafan dan hak secara bebas memilih dengan kerana adanya prinsip kebebasan asasi. Selain itu, pengaruh masa silam dan pengalaman pahit dan fasa perkembangan sebelumnya dengan gejala homoseksual ini. Contohnya, perasaan yang kecewa dalam percintaan yang diambil seseorang itu terhadap kekasihnya merupakan seseorang perempuan membawa kepada peralihan kesukaan sesama jantina atau dikenali sebagai lesbian bagi perempuan, gay bagi lelaki, sehingga menyebabkan mereka tidak kisah akan pandangan orang ramai mengenai mereka, sehingga mereka berbangga kerana menjadi lesbian, gay dan lain-lain. Seterusnya, ada juga seorang lelaki mempunyai pengalaman yang pahit ketika zaman kanak-kanaknya, seperti menjadi mangsa penderaan seksual, telah menyebabkan golongan ini beralih kepada gejala homoseksual. Hal ini demikian kerana kesan penderaan seksual tersebut telah menyebabkan kanak-kanak tersebut tidak dapat menerima apa yang dilakukan oleh dirinya, sehingga mempengaruhi gaya hidup mereka apabila dewasa. Contohnya, ibu bapa mereka tidak menerima bahawa dia adalah lelaki, sehingga ada juga ibu bapa mengubah nama mereka menjadi pada perempuan, sehingga menyebabkan kanak-kanak itu keliru dengan gender dia. Dari aspek psikologi juga, kebanyakan pekaji merasakan mereka yang terlibat dalam gejala homoseksual ini sentiasa merasakan bahawa diri mereka terperangkap dalam orientasi seksualnya yang mana naluri dan tuntunan dalam diri mereka hanya dipenuhi oleh sesama jantina. Contohnya, Terdapat 3 cadangan yang boleh digunakan untuk membantu golongan LGBT dan transgender ini. Yang pertama sekali adalah melalui kaedah kaunseling, kedua melalui nasihat, dan yang terakhir adalah melalui pendekatan berhemah dan lemah lembut. Penanganan kes LGBT dan transgender dapat dilakukan dengan cara kaunseling kerana menangani dengan mengubah orientasi seksual tidak dapat dilakukan begitu sahaja dalam kes ini. Langkah pertama yang dapat digunakan adalah kaunseling, iaitu identiti dan penerokaan, susunan kepercayaan tidak rasional, elakkan pemikiran negatif, kerja rumah, amalkan ketegasan kaunseling, berikan perbandingan identiti, penyaman tersembunyi dan akhir sekali penilaian. Seterusnya, nasihat. Dengan memberikan nasihat dan sokongan moral, bukan saja daripada kaunseling, malahan ahli keluarga juga perlu memberi kata-kata semangat kepada mereka. Ini akan membuatkan mereka lebih semangat untuk berubah ke arah kebaikan. Langkah terakhir, pendekatan berhemah dan lemah lembut. Dalam keadaan ini, mereka berjiwa sensitif. Jadi, kita haruslah mendekati mereka dengan cara berhemah dan lemah lembut supaya mereka lebih terbuka dan boleh terima nasihat serta galakan daripada kita.
Oleh yang demikian, dapat disimpulkan di sini bahawa golongan lesbian, gay, biseksual dan transgender atau dikenali juga sebagai LGBT ini sememangnya adalah golongan yang melanggar fitrah kejadian Allah. Malah mereka menggunakan inisiatif atau langkah lain seperti menggunakan hak asasi manusia iaitu HAM bagi mempertahankan perbuatan mereka itu. Kajian mengenai LGBT dan transgender perlulah diteruskan bagi mendapatkan hasil yang boleh diguna pakai untuk pihak berkuasa menangani isu ini. Secara keseluruhannya, dapat disimpulkan di sini bahawa faktor terbesar yang mengundang kepada wujudnya gejala LGBT dan transgender ini adalah tidak dapat mengawal naluri yang bertentangan sejak kanak-kanak maupun ketika dewasa. Oleh itu, jelas bahawa golongan LGBTI dan transgender ini akan membawa kepada pelbagai permasalahan kepada diri mereka sendiri seperti isu pekerjaan, kesihatan, agama Islam, identiti diri dan komuniti masyarakat. Akhir kalam, diharap segala cadangan bagi menangani isu ini dapat dipertingkatkan lagi oleh para pengkaji yang akan datang agar isu LGBT dan transgender di Malaysia ini sentiasa diambil berat dari setiap aspek kehidupan. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih kerana sudi menyaksikan video pembentangan kami iaitu pengaruh LGBT dan transgender terhadap masyarakat menurut perspektif ilmu psikologi Barat dan Islam.